Pelajar-pelajar tahun 6 yang nak masuk ke tingkatan 1 telah diberikan ujian aptitude. Ya. Kita nak melihat kesediaan pelajar-pelajar tersebut ya, untuk pergi ke tingkatan 1 ya. Okey. Ujian psikometrik ya. Ujian psikometrik salah satu dalam untuk pentaksiran itu kita gunakan ujian psikometrik ya. Salah satunya adalah ujian psikometrik, juga kita panggil juga ujian psikologi. Dulu masa kita belajar, kita tak sebut ujian psikometrik kan? Kita sebut ujian psikologi. Kalau kita baca buku Dr. Siddiq, ya, buku berkaitan dengan ujian ini disebut ujian psikologi. Ya. Jadi sumber data yang digunakan dalam proses penilaian. Jadi sebagai sumber data kita gunakan ujian. Biasanya lebih daripada satu ujian digunakan. Ya. Jadi itu saya sebut tadi ujian psikometrik yang pertama ya, yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Ujian Aptitude tahun 6 atau UAT 6 ya, yang telah dikendalikan pada tahun 2009, yang mana ia satu mekanisme untuk mengumpul data berkaitan aptitude dan minat murid ya, yang akan memulakan langkah ke tingkatan 1. Jadi ini satu langkah yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Peperiksaan ya. Okay. Di fungsi ya, apakah fungsi ujian pentaksiran psikometrik ini ya? Untuk mengumpul data. Ya, mengumpul data yang boleh menyumbang kepada maklumat profil murid. Jadi apa gunanya? Untuk apa kita mesti dapatkan profil murid ini ya? Kenapa kita nak buat ujian psikometrik? Kenapa kita nak buat ujian personality? Kenapa kita nak buat ujian kerjaya? Ya? Jadi saya percaya tuan-tuan perempuan memang dah buat benda ni, tetapi mungkin tidak secara terancang ya? Tidak terancang, tidak berjadual. Mungkin ada yang buat, ada yang tak buat. Jadi tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Mungkin untuk tingkatan 1. Yang ni kita akan buat untuk murid-murid tingkatan 1 dan 2. Jadi setiap murid yang sampai ke habis saja sampai ke tingkatan 3, sampai ke tingkatan 5, mereka telah melalui. Macam sekarang ini, saya rasa tidak menyeluruh. Mungkin ada murid yang tidak pernah mengambil ujian-ujian tersebut ya, jadi kita ni buat secara menyeluruh dan kita ada data secara sistematik. Nanti selepas ini ya, akan ada satu slot menunjukkan bagaimana untuk menganalisis data, bagaimana nak melaporkan data secara sistematik ya, lebih tersusun, lebih sistematik ya. Okey. Jadi profil murid ni adalah untuk sebagai sumber maklumat ya, dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran guru. Di samping kita ada maklumat, kita juga boleh gunakan sumber tadi untuk berbincang dengan guru-guru bagi meningkatkan PNP guru ya, daripada ujian yang kita jalankan ya. Okey. Jadi pentaksiran, transformasi pentaksiran. Jadi kita sekarang ni kita selalu dengar kataan transformasi ya. Adakah kita peka apa itu transformasi ya? Dalam sebelum lahirnya pelan pembangunan pendidikan baru-baru ini pun ya, banyak kita dipanggil untuk apa? Untuk berdialog. Saya pun pernah pergi di PICC ya, di Putrajaya, di mana ketika itu dilancarkan oleh Menteri Pelajaran kita ya. Dan dialog tersebut saya nampak hebat daripada ibu bapa. Ibu bapa yang hebat dia bercakap. Ya, ibu bapa begitu gairah sekali. Dia kata cikgu-cikgu sekarang terlalu sibuk. Ya, cikgu-cikgu sekarang banyak sangat program dan sebagainya, sehingga kan ada ketikanya murid ini terbiar. Itu daripada apa yang saya dengar melalui dialog tersebut ya. Jadi kita dipersoalkan terlalu banyak sangat program yang kita laksanakan di luar ya. Dan pihak NGO pun banyak menyuarakan pandangan masing-masing ya, tentang kita punya sistem pendidikan kita ya. Dan kita dapati semalam seperti kata Dr. Zai, kita berada di tahap yang keberapa
ke-55 terakhir dalam PISA. PISA itu adalah salah satu penilaian terhadap sains dan kedudukan kita dalam sains dan matematik berbanding dengan negara-negara yang lain. Jadi kita sangat jauh tertinggal belakang. Sungguh pun kita sangat menekankan dari segi kebolehan intelek. Namun kita juga tidak boleh mencapai seperti mana yang kita hasratkan, seperti apa yang terdapat dalam analisis yang telah dibuat kajian oleh kajian tersebut. Memang selalu diperkatakan bahawa kita berada jauh ketinggalan. Dulu kita mendahului negara-negara seperti Vietnam, Indonesia dan sebagainya. Tapi sekarang mereka sudah ke depan. Ke depan dan kita masih ditakut lama. Bukannya kita tidak bergerak, tetapi kita kena melihat sesuatu, apa dia yang kita kena tingkatkan. Kita nak melahirkan generasi yang boleh bersaing di peringkat global. Jadi global player. Modal insan yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Kita tak nak lagi jadi modal insan yang hanya ataupun rakyat yang hanya sebagai pengguna. Kita nak jadi sebagai pencipta supaya hasil ciptaan kita ini boleh dipasarkan di negara-negara luar. Sekarang ni kita pakai semua orang punya. Kita gunakan handphone yang canggih-canggih sekarang. Kita tengok anak-anak muda mampu beli handphone sampai 2,000. Galaxy Tab 2. Apa lagi saya pun tak tahu. Sebab terlampau gairah dengan apa ni, gadget ni kan. Saya pakai yang lama masih lagi. Saya kata anak saya kata pakailah yang baru, campak je. Saya nak guna yang lama juga. Sebab kita gunakan, kalau kita boleh gunakan itu memang betul-betul secara optimum. Kita gunakan untuk dapatkan bahan, untuk membaca kan. Dan saya baru-baru ni dengar tuan-tuan perempuan melalui Radio Hakim. Saya agak sedih juga kan. Salah seorang daripada selalu petang kalau balik dari kerja, saya balik pukul 5 5:30 dalam kereta on the way to Tajang jalan letas tu, bukalah dengan Radio Hakim. Selalu dia ada rancangan perkongsian saudara baru. Dan baru ni saya dengar daripada Belgium. Tu pun saya buka tu dah nak hujung kan. Dia kata rakyat Malaysia tidak mahu membaca. Dia rasa dia heran, dia kata, kenapa orang Malaysia tidak membaca? Dia kata ibu dia masa tu sakit senat. Dia bawa ke Malaysia, dia tak mau datang. Ibu dia bukan Islam, dia dah Islam lah. Dia perkenalkan balik ibunya tafsir Al-Quran. Dan masa ibu dia sakit tu membaca tafsir Al-Quran. Dan sekali dia baca, dia tertarik. Kali kedua dia baca, dan dia baca 3 kali sebelum dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Dia kata ibu dia sehingga kan tak mau minum, tak mau makan, nak menghabiskan kali yang ketiga dia baca. Dia kata sangat banyak kandungan dalam Al-Quran itu yang kita tak tahu. Dia kata apa yang anda nampak di sini di Malaysia, kita sangat menitik beratkan pembacaan Al-Quran, tetapi kita tidak menitik beratkan pemahaman isi kandungan Al-Quran tersebut. Jadi dia punya kesimpulan itu, dia kata pada saya kita juga perlu menggalakkan kita generasi kita ni, orang-orang Malaysia ni perlu digalakkan memahami kandungan Al-Quran, menghayatinya. Dia kata, malah saya kata mungkin siapa yang dah pernah baca tafsir habis satu Al-Quran? Macam kita kena berguru lah. Kita tak boleh lah baca fahamkan sendiri macam tu kan. Tapi kita kena galakkan lah, sebab kita hanya menggalakkan pembacaan Al-Quran tu betul. Memang kita orang yang mendengar baca Quran mendapat pahala kan. Kita melihat ayat Quran pun kita dapat pahala. Tetapi kita sampai satu ketika sekarang ini, kita juga kena menggalakkan tadi pengupas, kita dapat mendalami, menghayati kandungan dalam Al-Quran itu. Tapi apa yang di situ pengajaran yang boleh
yang kita peroleh di situ ialah, yang dapat dilihat di situ ialah menurut saudara baru tu, dia kata dia kesian dengan orang Malaysia. Dia kata orang Malaysia ni tak suka membaca, ya? Tak suka membaca. Dia agak pelik lah tengok sini sebab dia datang ke Malaysia. Saya tak sempat dengar kenapa dia datang Malaysia. Dia belajar misalnya dekat sini, ya, dekat UAE, ya. Jadi saya rasa kita sampai masa kita kena membaca. Itu sebabnya bila kita nak mengupas sesuatu, kita tidak boleh mengupas secara mendalam, ya. Kalau saya dengar kadang tu saya tak katalah orang luar saja kan, saya menyahut pada diri saya sendiri, keluarga saya sendiri dan juga pada pelajar-pelajar saya juga, ya. Kalau kita tengok kat TV, kadang-kadang ada temu bual yang dijalankan oleh tu kan, orang TV itu, tapi kadang-kadang jawapannya tu nampak sangat tak membaca, ya, tak ada idea yang bernas lah, ya. Jadi saya rasa kaunselor perlulah, saya rasa kaunselor di sini, insyaAllah kan, ya, kita kena inilah gerakkan pelajar-pelajar kita, sebab kita ni sebagai motivator, ya, bukan sahaja sebagai menjalankan tugas kita, menjalankan sesi kaunseling, kita juga sebagai memberi motivasi kepada murid-murid kita, ya. Okey. Jadi perubahan sistem pentaksiran kita daripada satu dimensi kepada multidimensi, ya, akademisi kepada multidimensi. Jadi apa yang kita nak ialah kita nak dapatkan dari segi profil, ya, profil data-data murid, ya, okey, pencapaian, achievement, itu yang kita nak dapatkan, perkembangan, development dan penyertaan, ya, involvement, ya. Jadi ringkasnya pagi, ya, profile, achievement, development and involvement. Ini saya dapat daripada penulisan Dr. Haniza, ya. Terima kasih doktor, ya. Banyak bahan daripada Dr. Haniza, dia orang lembaga peperiksaan, ya, yang begitu gigih menulis, memperjuangkan untuk pentaksiran psikometrik ni, ya. Okey, apa yang dikatakan multidimensi ni, ya? Profil. Apa itu profil? Merupakan attribute atau ciri psikologi. Ini yang kita nak, tugas kita sekarang sebagai guru bimbingan dan kaunseling sekolah, ya. Kita dengan menjalankan ujian personality, ujian minat kerjaya nanti, kita nak perolehkan dia apakah dia punya ciri-ciri personality murid-murid kita, ya. Minat, ya, minat dan ciri-ciri yang lain lah, ya. Dari segi pencapaian, ya, tahap penguasaan, kejayaan dan kemenjadian seorang murid itu bukan saja dari segi akademik, ya. Jadi apa kita nak dapat lihat ialah dari segi, begitu juga dengan akademik, vocational, ya. Sebabnya dalam pengujian psikometrik ini, pentaksiran psikometrik ini, dia bukan saja melihat kebolehan intelek, kebolehan dari segi personality, minat, juga dari segi kebolehan kecerdasan, kesihatan.